Baik, itu dia ramalan cuaca untuk pagi ini. Seterusnya di studio, seperti anda semua saksikan di belakang ini, kita ingin bercakap berkenaan Paxlovid yang merupakan salah satu ubat rawatan COVID-19. Kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah fungsinya dan bagaimana manfaat ubat ini untuk mereka yang terkena jangkitan COVID-19. Di studio bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan, iaitu Siti Hawa Muhammad Nur selaku Pegawai Farmasi Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Apa khabar selamat pagi, Puan Siti Hawa? Selamat pagi, Alhamdulillah sihat. Okey, Paxlovid ini merupakan antara ubat yang terkini yang diguna untuk merawat pesakit COVID-19. Mungkin di permulaan ini sedikit definisi terlebih dahulu dan fungsi ubat Paxlovid ini dalam merawat pesakit COVID-19. So, ubat COVID ni, ubat Paxlovid ni adalah ubat untuk rawatan penyakit COVID-19 yang bertahap sederhana, ringan hingga sederhana dan untuk pesakit-pesakit yang tertentu sahaja. Maksudnya bukan semua pesakit yang terkena jangkitan COVID-19 ni akan menerima ubat Paxlovid ni. Okay, antara kriteria yang perlu dipenuhi termasuklah pesakit tersebut perlulah positif COVID-19, berusia lebih daripada 18 tahun, dijangkiti COVID-19 tahap ringan hingga sederhana dan jangkitan COVID-19 ni berpotensi untuk mengakibatkan jangkitan ini berisiko tinggi untuk mengakibatkan kemasukan ke hospital dan juga kematian lah. Okey, dan untuk mengambil ubat Paxlovid ini dia ada susul galurnya ataupun tata caranya ya, tidak boleh sembarangan mengambil. Betul. Kalau boleh Puan Siti boleh kongsikan berkenaan dengan apakah antara langkah yang boleh diambil untuk memastikan agar keselamatan ubat itu terjamin apabila diambil oleh pesakit. Okey. Buat maklumannya, ubat Paxlovid ni sebelum diberikan kepada pesakit, doktor akan melakukan penilaian terlebih dahulu berdasarkan klinikal, berdasarkan kriteria yang perlu dipenuhi yang saya sebut sebentar tadi. Tapi seandainya seorang pesakit diprescribe dengan ubat Paxlovid ni, pastikan kena maklumkan terlebih dahulu kepada doktor sekiranya pesakit tersebut mempunyai sebarang alahan, ada sebarang penyakit terutamanya penyakit hati dan penyakit buah pinggang yang teruk, dan seandainya pesakit tersebut mengambil sebarang ubat-ubatan, especially terutamanya ubat-ubat seperti phenytoin, ubat untuk rawatan sawal, alfuzosin untuk prostat dan juga ubat statin lah untuk merendahkan kolesterol. Selain daripada itu, seandainya pesakit tersebut hamil atau merancang untuk hamil ataupun sedang menyusukan anak, kena maklumkan terlebih dahulu kepada doktor ataupun ahli farmasi lah. Apa kesan sekiranya individu tersebut mengambil ubat Paxlovid ini? Ya, kita umum mengetahui antara simptom COVID-19 demam, ya, mungkin sakit tekak, sesama dan sebagainya. Jadi adakah dengan pengambilan ubat ini akan mengurangkan simptom-simptom tersebut atau bagaimana? Ya, betul. Paxlovid ni digunakan untuk pesakit COVID-19 yang mempunyai tahap ringan hingga sederhana yang mempunyai risiko tinggi, macam yang saya sebut sebentar tadi, untuk menyebabkan kemasukan ke hospital ataupun kematian lah. Jadi dengan pengambilan ubat Paxlovid ini dapat membantu untuk mengekang simptom-simptom yang ringan tadi menjadi lebih teruk sampai memerlukan admission ke hospital ataupun memerlukan oksigen terapi. Kita nak elakkan daripada pesakit berisiko tinggi ni sampai masuk ke hospital lah. Jadinya ujian klinikal Paxlovid yang telah dijalankan memang menunjukkan keputusan yang memberangsangkan dan berkesanlah untuk menghalang simptom jadi lebih teruk. Dan saya fahamkan ubat ini perlu diambil sewaktu hari pertama terkena jangkitan. Tapi masalahnya sekarang ini ialah sebab mungkin faktornya sebab kita dah ramai vaksin ya. Jadi apabila mereka terkena jangkitan tu simptom itu tidak muncul. Kemudian mungkin beberapa hari selepas itu baru simptom seperti demam, sakit tekak munculkan. Jadi bagaimana tempoh untuk mengambil ubat Paxlovid itu walaupun disarankan untuk mengambil pada hari pertama jangkitan tapi ianya dikesan dah 2-3 hari selepas itu. Bagaimana cara pengambilannya? Ada juga pesakit COVID-19 yang tidak mempunyai simptom, yang mempunyai simptom yang lambat nampak simptom tersebut kan. Jangan risau, ubat Paxlovid ni perlu diambil dalam tempoh masa 5 hari selepas terkena jangkitan COVID-19 lah ataupun selepas kita nampak simptom tersebut lah. Bukan sebelum dijangkiti COVID ataupun sebelum nampak simptom ataupun selepas 5 hari sebab tempoh keberkesanannya adalah dalam masa 5 hari. Disebabkan mekanisme tindakan ubat ini sendiri iaitu dia menghalang dia menghalang virus membiak dan berganda dalam badan. So virus ni dia berganda dalam badan dengan cepat dalam masa 5 hari inilah. Jadi dah halang Puan Siti kongsi berkenaan dengan bagaimana tugas ubat Paxlovid dalam badan kita. Mungkin boleh perincikan dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya ia boleh mengekang replikasi virus tersebut dalam badan kita. Okey, Paxlovid ni fungsinya, cara dia bekerja di dalam badan kita adalah dengan dia menghalang virus berganda, membiak di dalam sel dan seterusnya menghalang pembiakan virus ini ke seluruh badan kita. Dan ini akan menyebabkan jangkitan ini menjadi
mudah diatasi dan mudah dilawan oleh badan kita, dan juga badan akan sembuh dan lebih sihat dengan lebih cepatlah. Kiranya umpama seperti kita menghantar askar badan kita. Ya, betul. Satu lagi, saya pernah dengar tahu, saya ada baca orang macam, kita kan dah ambil vaksin. Kenapa perlu lagi ubat Paxlovid ni? Kita kena faham, pengambilan vaksin ni adalah sebelum dijangkiti COVID-19, dan kita nak memperkenalkan askar-askar supaya, kita nak memperkenalkan virus tersebut dalam badan kita, virus yang dilemahkan, supaya badan kita boleh menghasilkan askar dan melawan jangkitan sebelum terkena COVID-19. Tapi Paxlovid ini digunakan untuk menghalang simptom yang ringan dan sederhana menjadi lebih teruk dengan cara virus dah masuk, Paxlovid ini menghentikan pembiakan. Jadi mekanisme antara vaksin dan Paxlovid tidak sama. Dan Paxlovid ini pula, macam yang saya sebutkan sebentar tadi, adalah untuk mereka yang berisiko tinggi. Contohnya pesakit kanser, pesakit yang mempunyai daya imuniti yang rendah, pesakit yang berusia lebih daripada 65 tahun dan sebagainya. Kiranya kata ringkas, Paxlovid ini menggandakan sistem pertahanan dalam badan kita, terutama untuk golongan yang berisiko terkena jangkitan yang lebih serius apabila mereka mendapat COVID-19 tersebut. Yalah, Paxlovid ini kiranya dalam arti kata lain adalah bentuk dadah lah yang digunakan dalam sektor perubatan. Adakah terdapat kesan sampingan untuk mereka yang mengambil Paxlovid ini? Okey. Seperti mana kebanyakan ubat yang lain, semua ubat yang lain, setiap ubat-ubatan mempunyai kesan sampingan. Tapi bukan semua pesakit atau pengguna akan mengalami kesan sampingan tersebut. Okey. Antara kesan sampingan Paxlovid ni yang biasa kita dapati adalah sakit pada otot, muntah-muntah, cirit-birit dan perubahan pada deri rasa serta tekanan darah tinggi. Tapi disebabkan Paxlovid ini masih baru dalam pasaran, ada kemungkinan kemunculan kesan sampingan baru yang kita belum kenal pasti lagi. Jadi seandainya kalau ada pengguna Paxlovid ataupun pesakit yang mengalami kesan sampingan, boleh laporkan kepada NPRA, www.npra.com.my, dan kita ada borang konserv untuk dilaporkan kesan sampingan tersebut. Okey, deskripsi ubat Paxlovid ni berapa biji sehari? Dan kalau terlupa ambil bulan puasa ni, kita tak boleh makan waktu siang kan? Macam mana pengambilannya? Ubat Paxlovid ni dia terdiri daripada dua jenis ubat lah, iaitu Nirmatrelvir dan juga Ritonavir lah. Sehari pengambilannya adalah 3 biji pagi dan 3 biji malam. 3 biji tu terdiri daripada 2 biji Nirmatrelvir berwarna merah jambu, sebiji Ritonavir yang berwarna putih. Ubat tablet kesemuanya, so jangan risaulah. Tak ada injection, ubat tablet semata-mata. Dan ubat tablet ni perlu ditelan secara keseluruhan. Maksudnya ambil 3 biji pagi, 3 biji malam, 2 kali sehari selama 5 hari. Tempoh rawatan adalah 5 hari lah. So pastikan bila kita makan ubat tablet ni, telan keseluruhan, jangan kunyah, jangan hancurkan, jangan potong sebab ini akan mengganggu keberkesanan ubat tersebut. Satu lagi, kalau terlupa kan, makan ubat yang kalau kita terlupa satu dos, makan ubat yang bila kita ingat makan secepat mungkin. Tapi seandainya dah lebih daripada 8 jam kan, anda skip ubat yang kita tertinggal tadi dan teruskan dengan dos yang seterusnya. Kalau terlupa dah lebih 8 jam, jangan sesekali gandakan dos. Elakkan gandakan dos. Okey, maksudnya ikut saja jadual. Kalau terlepas, tak boleh nak buat apalah. Kalau terlepas, tak boleh nak qada lah katanya. Teruskan saja jadualnya tu. Makan esok pagi, sahur. Tapi kalau boleh, ialah sekarang teknologi yang set dalam lah dekat phone ya. Betul. Nak elakkan sebarang risiko yang lebih teruk dan sebagainya. Cara penyimpanannya, kalau Puan boleh kongsikan juga. Ada sesetengah ubat perlukan penyimpanan yang lebih teliti, macam simpan dalam peti sejuk kan. Tapi Paxlovid ni tak. Paxlovid ni anda perlu simpan di bawah suhu 25 darjah Celsius. Maksudnya simpan pada room temperature saja. Elakkan daripada capaian kanak-kanak, jauh daripada sumber api, contohnya macam dapur masak, oven. Elakkan daripada menyimpan dalam peti sejuk atau peti sejuk buku. Kiranya simpan ubat dengan cara yang betul lah. Okey, itu dah kita dah kongsi berkenaan cara penyimpanannya. Jadi ubat ni boleh dibeli di farmasi sahaja atau perlu mendapat deskripsi daripada doktor? Ubat ini perlu mendapat preskripsi daripada doktor, macam saya mention seperti tadi. Bukan semua pesakit boleh ataupun layak mendapatkan ubat Paxlovid. Berdasarkan penilaian daripada doktor, kita ada scoring kita. Scoring berdasarkan dah vaksin ke belum, usia umur berapa, comorbidities, dan ubat ini buat masa sekarang hanya terdapat pada fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia lah, di hospital dan sesetengah klinik kesihatan. Dan ubat ini akan
diberikan ataupun kita agihkan kepada fasiliti KKM ni secara berperingkat. Okey, tadi kita bercakap berkenaan dengan jadual pengambilan ubatan Paxlovid ini. Kalau terlepas maksudnya ada lebihan ubat lah. Tapi tempohnya perlu dimakan dalam masa 5 hari saja. Betul. Apa yang perlu dilakukan dengan ekses ataupun baki lebihan ubat Paxlovid yang secara tidak sengaja tertinggal itu? Faham. Bukanlah sebaiknya, wajib untuk dihabiskan ubat Paxlovid ni total jumlahnya adalah 30 tablet untuk rawatan 5 hari. Tetapi seandainya tertinggal tadi kan, kalau tertinggal secara tak sengaja, boleh pulangkan kepada farmasi yang membekalkan ubat tersebut. Jangan sesekali untuk anda buang ubat-ubatan Paxlovid ataupun ubat-ubatan umum ke dalam tong sampah ataupun ke dalam sinki atau ke dalam mangkuk tandas. Saya tahu memang ada pesakit yang membuang ubat-ubat yang berlebihan di rumah. Ini kita tidak galakkanlah, sebab bila kita buang ubat-ubatan macam ni, ini akan mengganggu kelestarian alam sekitar lah. Kalau boleh, pulangkan kepada farmasi untuk kita lupuskan dengan cara yang betul supaya kita dapat jaga alam sekitar. Okey, terkejut saya ingatkan dia nak bagi kat pasien lain. Tak, kita akan lupuskan. Aduh, okey. Jadi sikit nasihatlah sebab kita nak berbual kepada penonton sebenarnya berkenaan dengan kegunaan dan juga kebaikan ubat Paxlovid ini. Sedikit nasihat Puan untuk penonton Sahabat Pagi Malaysia yang mungkin akan diberi deskripsi oleh doktor berkenaan dengan ubat-ubatan Paxlovid ini. Okey. Nasihat saya kepada pesakit ataupun pengguna ubat Paxlovid di luar sana, dapatkan nasihat daripada doktor, maklumkan kepada doktor seandainya anda mempunyai sebarang concern, sebarang masalah atau apa-apa yang saya sebutkan sebentar tadi, makan ubat, habiskan. Dan ubat Paxlovid ini tidak menggantikan vaksinasi dan tidak sama sekali menggantikan tindakan kesihatan awam, termasuklah pematuhan SOP. Jadi, jaga SOP, dapatkan vaksinasi dan makan ubat Paxlovid mengikut saranan dan arahan daripada doktor dan ahli farmasi. Okey, baik. Ringkas dan padat, terima kasih kepada Puan Siti Hawa Mat Noh selaku Pegawai Farmasi Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi KKM, sama kita berkongsi berkenaan kegunaan Paxlovid dalam merawat pesakit COVID-19. Terima kasih sekali lagi bersama kami di